والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Ketua Wanita Perikatan Nasional Malaysia, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor dan juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Malaysia, Yang Berhormat Senator Engineer Tuan Haji Khairil Nizam, Ketua Penerangan PAS Malaysia, Saudara Yang Berhormat Atif Shan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Dengkil, Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Ghazali, Ketua Bersatu Bahagian Sepang, Ustaz Yusmi Hanif Arifin, Naib Yang di-Pertua PAS Sepang, Tuan Teo Yok Long, Wakil Parti Gerakan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Kabare? Alhamdulillah. Syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah pun mendengar dengan panjang lebar ucapan-ucapan daripada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Yang akhir sekali tadi ialah daripada Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali, yang telah pun menceritakan dengan panjang lebar apa-apa yang telah pun Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan saya dahulu mengambil satu langkah pelbagai-bagai yang agak penting dalam kita nak menguruskan hal ehwal rakyat Malaysia, khususnya di waktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pada hari ini yang ada di hadapan saya mungkin ribuan. Saya tak nampak seorang pun pakai pelitup muka. Apa dah jadi? Ada seorang ni, muka dia handsome, jadi pakai itu tak nampak muka dah. Itu satu cebisan daripada banyak peristiwa-peristiwa yang baru kita lalui. Tempoh masanya tidak panjang, mungkin lebih sedikit daripada 2 tahun. Tetapi di waktu kita berhadapan dengan satu musibah ini, saya mengangkat sumpah pada 1 hari bulan Mac 2020 sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya sebenarnya tak sangka jadi Perdana Menteri. Tak pernah pun berskema atau mencari jalan macam mana cara nak jadi Perdana Menteri. Tetapi bagaimana yang telah pun disebutkan oleh Ustaz Khairil tadi, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pandai orang Sepang. Saya diangkat di suatu kedudukan yang saya kira tertinggi dalam negara, Ketua Eksekutif Negara, Perdana Menteri. Tetapi peristiwa yang agak penting dalam sejarah itu saya hadapi dalam situasi yang disebutkan tadi sebagai unprecedented, yang luar biasa, yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita sejak kita merdeka. Malahan bukan saja di negara kita, seantero dunia berhadapan dengan peristiwa pandemik COVID-19 ataupun coronavirus
yang melanda dunia dengan begitu dahsyat. Jutaan manusia jatuh sakit dengan virus COVID-19. Jutaan manusia juga meninggal dunia dan ribuan di Malaysia juga meninggal dunia disebabkan wabak penyakit coronavirus. Tetapi oleh sebab situasi yang agak luar biasa itu, bila mana saya diangkat sebagai Perdana Menteri, apa yang penting yang harus kita lakukan itu berada dalam benak dan kepala saya setiap saat dan setiap ketika. Kenapa, saudara? Kerana bila mana Allah mengangkat kita ke suatu darajat yang tinggi ini, hatta bukan saya saja, sesiapa saja di kalangan saudara-saudari yang diangkat menjadi seorang pemimpin, antara perkara yang paling penting yang kita harus ingat ialah ini suatu amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pemimpin, suatu tanggungjawab yang cukup berat. Mungkin setengah orang kata syok jadi Perdana Menteri. Ya, antara orang yang paling berkuasa dalam negara ialah seorang Perdana Menteri. Kuasanya nak dikatakan terbatas oleh perlembagaan dan undang-undang. Tetapi mempunyai kuasa yang agak luar biasa. Tetapi waktu mana kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa ini, walaupun kuasa itu penting, tetapi yang lebih penting ialah amanah yang harus kita pikul dan laksanakan. Kerana itulah tanggungjawab yang tak boleh kita abaikan. Kerana saya takut, kerana saya akan dipersoalkan nanti. Hatta sekarang pun saya menjadi pengurusi Perikatan Nasional, seorang pemimpin juga, Presiden Bersatu, pemimpin juga, saudara-saudari yang ada di hadapan saya juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang kamu pimpin yang ada di bawah. Seperti seorang gembala yang menjaga binatangnya, sama ada kambing yang dan sebagainya itu cerita dalam sejarah masa zaman-zaman yang lampau sebagai kiasan sahaja. Tetapi ini bukan satu kiasan, ini amanah, tanggungjawab. Dan yang jadi bebanan nak melaksanakan amanah dan tanggungjawab itu ialah karenanya situasi keadaan yang luar biasa. Tidak ada buku ataupun kitab yang boleh saya gunakan untuk rujukan. Malahan bukan saya, pakar-pakar kesihatan dunia, apalagi di Kementerian Kesihatan kita ramai juga pakar-pakar, tak boleh keluar satu buku jurnal yang mana mereka boleh gunakan sebagai rujukan bagaimana nak menguruskan wabak penyakit coronavirus ini. Mafi, tak ada. Jadi kalau saudara berada dalam situasi sebegitu seperti saya, apakah saudara nak buat dan lakukan? Siapa boleh jawab? RM10. Murah sangat. Jadi saya sebutkan begitu bukan kerana apa? Kerana ini sebagai satu ukuran tahap kepemimpinan yang penting yang ada untuk menguruskan situasi yang sukar dan luar biasa. Saya bukan nak mengatakan diri saya, sesiapa saja. Keupayaan seseorang kepimpinan atau pemimpin ialah waktu mana dia berhadapan dengan krisis. It is a times of crisis. It is not a time when things are easy. Speaking in English, pasal orang Sepang semuanya pakai bahasa Inggeris. Waktu mana yang paling sukar, waktu krisis, di situ dia dicabar. Berupaya ataupun tidak dalam menguruskan hal-hal di waktu yang amat sukar dan luar biasa ini. Saya tak boleh nak membuat pentafsiran atas diri saya sendiri, kerana ada juga di ketika itu, waktu kita berhadapan dengan masalah wabak, yang paling utama bagaimana nak menguruskan soal nyawa manusia. Berapa ramai orang Sepang
adalah tak boleh tak 100-200 ribu. Berpuluh-puluh juta dan termasuk orang-orang yang bukan warga negara yang ada dalam negara kita. Mesti kita uruskan. Pasal mereka juga duduk di sini untuk menguruskan ekonomi negara, menjadi pekerja asing dan sebagainya. Jadi itu saja sebagai satu cabaran yang paling hebat. Kalau penyakit wabak denggi ataupun wabak penyakit-penyakit yang kita telah kenal, dah tersedia ubat. Wabak ini tidak ada ubat. Saya nak ringkaskan cerita ialah kerana tindakan-tindakan yang kerajaan Perikatan Nasional telah ambil dalam menguruskan soal yang amat besar dalam sejarah kita, mendapatkan vaksin, menguruskan nasib rakyat kita yang terkesan, jumlahnya berjuta-juta. Tadi telah pun disebutkan oleh pengurusi pengacara kita sebahagian, saya dah tak ingat lagi. Beliau ulang balik supaya mengingatkan saya tentang apa yang telah punlah kita ambil, tindakan-tindakan tertentu yang telah pun kita laksanakan untuk menjaga nyawa manusia dalam keadaan yang sama, nak menjaga kehidupan rakyat Malaysia. This is not easy. Banyak orang kata kerajaan gagal. Saya tak tahu macam mana orang pertimbangkan apa yang telah pun kita ambil sebagai kegagalan. Kerana dalam tafsiran banyak badan-badan antarabangsa, termasuklah badan World Health Organization. Ini badan antarabangsa dunia mengenai soal kesihatan dunia, telah pun menyebutkan bahawa Malaysia antara negara yang terbaik dalam soal pengurusan COVID. Tepuklah kuat-kuat sikit. Bukan saya kata. Nanti orang akan kata, alah Muhyiddin tu, abah, dia masuk bakul angkat sendiri. Ya, tak ada orang nak masuk dalam bakul. Saya masuk bakul, saya angkatlah sendiri. Tapi ini kenyataan. Karena apapun orang tafsirkan, hari ini kita sudah berada dalam keadaan hari ini. Alhamdulillah, syukur ya. Masih hidup lagi. Masih boleh menendang lagi. Ya, masih ada kekuatan, masih ada upaya, masih ada pekerjaan, masih ada pendapatan, masih boleh makan. Tidak ada seorang pun mati ke bulur. Alhamdulillah, ini negara Malaysia ni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seolah seperti itulah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi itu satu bab dalam sejarah. Tetapi pas kita berhadapan dengan soal pandemik yang panjang ini, dan saudara masih ingat tak? Saya perkenalkan fasa nak keluar daripada keadaan pandemik. Kita tengok kes melonjak. Antara kes yang paling banyak di mana? Di Selangor, negeri awak. Dan negeri saya juga, Selangor. Bila tengok aja tiap-tiap data, tiap-tiap hari, saya bersidang mesyuarat, tuan-tuan tahu. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Saya fikir tak ada Perdana Menteri dunia duduk mesyuarat tiap-tiap hari siang malam nak menguruskan soal wabak COVID. Dan itu kita teliti. Dan saya perkenalkan apa yang saya sebutkan ialah ambang. Ada 3 ambang. Nah, ingat tak lagi? Dah lupa dah. Yang menjadi ukuran kita, satu ialah dari segi soal kes COVID yang berlaku. Keduanya ialah dari soal berapa banyak katil-katil yang boleh kita sediakan. Ketiganya ialah soal berapa banyak rakyat kita yang sudah diberikan suntikan. Ini 3 ambang yang kita pertimbangkan supaya sebuah negeri dan sebuah negeri dan sebuah negeri dalam Malaysia ni, berapa buah negeri? 13 ke 14 buah negeri akan dapat keluar daripada situasi yang dikatakan pandemik pada situasi yang boleh dikatakan hampir-hampir ke endemik. Alhamdulillah sekarang dah tak ada lagi ambang itu. Sekarang ini sudah beralih pada soal macam mana kita nak menyelamatkan negara. Macam mana kita nak memulihkan ekonomi. Macam mana kita nak menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Macam mana kita nak menentukan bahawa rakyat kita punya makanan yang cukup di atas meja. Bagaimana juga kita nak menentukan supaya ada peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk anak-anak muda kita. Ini menjadi pertimbangan. Dan kita telah mulakan. Dan kebetulan saya waktu dulu, masa jadi Perdana Menteri, saya membentuk Majlis Pemulihan Negara. Bukan waktu kemudian, waktu tengah-tengah COVID. Macam mana nak buka ekonomi? Datuk Azmin di satu pihak.
Dia menteri yang menguruskan ekonomi. Dekat sebelah sini ada menteri yang menguruskan kesihatan, KJ, Adham. Ini UMNO. Bila COVID tak nampak UMNO. Tak nampak siapa-siapa. Tengok menteri-menteri ini harus bertanggungjawab. Rina menjaga soal bantuan kebajikan yang mesti dicurahkan ke bawah. Saya itu Rina, jangan takut COVID. Kalau niat kita ikhlas dan baik, terselamat kita. Ada kena COVID? Tak ada kena COVID. Pasal niat ikhlas nak tolong rakyat, kerajaan ataupun Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Kerana niat ikhlas kita nak menolong rakyat itu. Tapi saya kena juga COVID. Isteri saya pun kena COVID. Anak saya pun dah kena COVID. Semua dari rumah saya semua dah kena. Tapi Alhamdulillah, semua kembali sihat seperti pada hari ini. Tetapi saya nak sebutkan ini sebelum saya masuk ke bab-bab yang lain. Ialah soal menguruskan soal kehidupan rakyat sama penting dengan menguruskan soal nyawa rakyat. It is about life and it is also about livelihood. Kehidupan kita, pekerjaan kita, pendapatan kita dan macam-macam lagi yang harus kita pertimbangkan. Ini lebih juga mencabar. Kerana satu hari dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang saya pengusikan sebagai Perdana Menteri, ada Governor Bank Negara. Governor Bank Negara beritahu saya dalam mesyuarat itu, Datuk Azmin hadir bersama. Dia beritahu Mr. Prime Minister, kalau sekiranya kita tidak buka ekonomi kita dalam sebulan, maka seluruh sistem ekonomi kita akan runtuh. Dia kata dalam sebulan. Bukan dia kata setahun. Macam mana sebagai seorang pengurusi dan juga Perdana Menteri nak buat ni? Kita duduk dalam bincang. Oh, kalau begitu kita tak mau melihat ekonomi kita jatuh. Kalau kita tak bertindak hari itu, hari ini negara kita tidak pulih bagaimana kita saksikan hari ini. Betul tak? Gitu. Jadi kita ambil langkah sedikit demi sedikit. Mana-mana yang pertama nak buka, mana-mana yang pertama nak buka. Datuk Azmin lebih pakar yang menyatakan bahawa Malaysia adalah antara negara pengeluar dan pengeksport elektronik dan electrical komponen yang terbesar di dunia. Menjadi komponen yang digunakan dalam industri elektrik dan elektronik dan sebagainya. Pengeluarnya adalah Malaysia. Kita adalah antara yang disebutkan supply chain, rantaian bekalan utama yang diberikan keutamaan oleh dunia. Dan kalau kita sebagai rantaian pembekalan yang utama ni agak runtuh, bermakna kesannya juga kepada pihak negara-negara lain. Jadi itu tekanan yang kita hadapi. Tapi Alhamdulillah, saudara, lepas kita bincang, walaupun ada pihak yang rasa tertekan, ada ekonomi yang agaknya sukar, hari ini sebahagian besarnya sudah balik semula seperti sedia kala. Tetapi saya nak ingatkan, it is not over yet. Mungkin orang tak sedar kita berhadapan dengan suatu krisis. Saya nak sebutkan sini, nak mengingatkan bahawa bila pilihan raya sampai sekarang, akan ada undian pada 19 November. Kita nak buat keputusan nak memilih kerajaan. Dan kerajaan yang akan terpilih nanti selepas 19 tengah malam insya-Allah, mesti sebuah kerajaan yang tahu tentang masalah rakyat, yang tahu tentang isu negara, yang sedar bahawa tindakan yang nak diambil bukan boleh main-mainan. Bukan ambil tindakan seperti biasa, tetapi yang luar biasa dengan secepat mungkin. Saya gambarkan itu bermakna kita berada dalam situasi yang agak sukar, kita masih belum pulih. Lebih teruk lagi disebutkan tahun hadapan 2023 dunia akan berhadapan dengan soal depression, keadaan ekonomi akan bertambah lebih muram, banyak negara-negara akan berhadapan dengan soal-soal yang susah termasuk negara kita. Saya sebutkan begitu untuk mengingatkan saudara, bila sampai nak pilih kerajaan ni, macam mana kita nak buat? Apa keputusan pemilih yang ada di Sepang ini? Who will you vote for? Siapa yang saudara dan saudari akan pilih? Parti mana yang saudara-saudari akan pangkah dan undi? Tak jawab pun. Mana satu?
Kenapa Perikatan Nasional? Why? Oh, pasal ada Abah. Iyalah. Mungkin kan saudara fikir Abah dah pernah berpengalaman menghadapi masalah. Kalau lepas pilihan raya Abah terpilih sebagai kerajaan dan Perdana Menteri, Abah mampu untuk menguruskan negara kita secara yang lebih baik. Bukan begitu? Maknanya apa? There must be trust. Betul tak? Yakin, percaya bahawa kerajaan pimpinan saya insya-Allah terbentuk selepas pilihan raya ini mampu mengambil tindakan cepat supaya negara kita dapat cepat pulih dan rakyat tidak akan menderita dengan keadaan kehidupan yang lebih sukar dan susah. That is what I must say. It is important for every citizen yang ada hak untuk mengundi mesti keluar mengundi. Jangan kata ada undi tak nak undi. Aku tak sukakan Barisan Nasional. Kalau tak suka Barisan Nasional, sokong Perikatan Nasional. Pangkah Perikatan Nasional. Jangan lepas ni duduk tak nak keluar mengundi, lepas tu tengok la ilaha illallah. Kalau mengucap berapa kali pun rupanya Barisan Nasional berkuasa. Na'udzubillahi min zalik. Bawa kembali semula kleptokrat. Orang yang telah pun kita singkir dan kita kalahkan dah masuk penjara, seorang daripadanya. Ada yang naik turun ke mahkamah. Siapa dia? Masih terus naik dan turun tak selesai lagi. Siapa dia? Daripada parti mana? Tak dengar. UMNO, Barisan Nasional. Takkan kita nak bagi Barisan Nasional dah rosak, dah membawa balak dan bencana, mencuri dan merompak harta rakyat berpuluh-puluh bilion jadi kerajaan balik. Saudara kata tak mau. Kalau tak mau buat kerja, bukan setakat nak sokong keluar mengundi, terutamanya pengundi-pengundi muda. Saya ada anak cucu saya, cucu Suraya nama dia. Umurnya 20 tahun. Belajar di luar negeri, saya suruh dia daftar. Kan boleh mengundi di luar negara online. Macam mana tu ayah? Awak klik, dah buat. Habis saya tanya balik, dia 20 tahun. Nak mengundi siapa Suraya? I said, I don't know. Ini tok ayah punya cucu atau abah punya cucu. Dia tak tahu. Mami dia cakap ataupun mama dia kata, do not support parties that not support your tok ayah. Dia cakap macam itu. Siapa dia? Pasal dalam usia semuda itu, lebih lagi kalau dia tak pernah tahu pergolakan dan perkembangan politik, macam mana ya? Nak pangkal siapa ya? Tadi pun saya bersama-sama dengan seorang anak muda dalam program On The Way. Sambil dia bawa kereta, dia tanya dengan saya, tak tahu bila nak keluar ni, program On The Way ni. Siapa dia mengikuti? Pasal dia kata, ni suka anak-anak muda macam TikTok. Dia bawa kereta, sambil bawa kereta, dia bertanya saya soal-soalan. Dan dia belum mengundi lagi. First time nak undi. Usianya 22 tahun. Very handsome. Saya tengok muka dia pun tengok selalu macam cucu saya. Dia tanya sendiri, dia pun tidak tahu. Saya nak bayangkan begini, kerana di Sepang ni, tadi Datuk Ringan maklumkan, ramai dalam kategori anak-anak muda, bawah usia 25 tahun, kemudian bawah usia 40 tahun, ramai ni. Dan kalau mereka ni tak tahu, terutama yang mereka yang sudah agak berusia, hampir 30 tahun tak pernah turun mengundi, pasal tak nak mengundi, sekarang mereka dah ada dalam daftar pemilih. Dia tak undi ke tak undi ke, automatically dia akan dimasukkan dalam daftar pemilih. Dia boleh pergi mengundi. Ini kumpulan-kumpulan penting, jumlahnya besar. Saudara mungkin sokong, tapi kumpulan ni kalau tak keluar mengundi, arah mana ke dia undi ataupun tak keluar langsung, apa kesannya kepada keputusan pilihan raya di Sepang? Saya tak nak jawab dan saudara tak minta saudara jawab, tapi saudara boleh fikirlah tentang soal itu. Jadi pada soal itu, ini penting bukan setakat nak mengundi, tapi membentuk sebuah kerajaan yang mampu memikul tanggungjawab. Ambil langkah cepat. It is not a time that you can waste. We have to do it instantly.
Kita kena buat langkah yang segera. Ada orang tanya, kalau Abah jadi PM, tadi pun ditanya, apa yang pertama yang Abah buat? Saya kata pertama, sokong saya jadi PM. Dan semua rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional kata, poster boy walaupun saya bukan boy lagi. Ialah, kata Abah, besok naik dah gambar saya terpampang-pampang kat Sepang ni, jangan buang pula. Jadi dia tanya apa yang Abah nak buat kalau jadi Perdana Menteri. Okey, berlepas angkat sumpah, macam saya angkat sumpah pada 1 bulan Mac 2020, ini ex-Prime Minister bercakap, wallahi wa billahi wa tallah saya Muhyiddin Yassin bla semua sekali di hadapan Agong, bentuk jemaah menteri mungkin dalam tempoh seminggu, kita panggil mesyuarat jemaah menteri yang pertama nanti. Ini bayangkan, kalau saudara pun sedari jadi PM, apa nak buat dalam mesyuarat pertama? Saya kata yang penting yang pertamanya bukan saja nak mengucapkan tahniah pada semua yang dilantik, tetapi agenda pertama ialah soal nasib rakyat mesti yang kita selesaikan seberapa segera. That is top priority. Top priority saya. Untuk menentukan supaya keadaan yang kita hadapi sekarang ini tidak akan terus merosot. Pasal saya dah bagi amaran tahun depan akan lebih teruk. Now, if you are in that position, there must be a sense of urgency. Ada satu perasaan nak disegerakan dan tak boleh berlengah-lengah. Dan agenda yang penting ialah menguruskan hal ehwal rakyat jelata. Dan antara rakyat jelata yang paling teruk berhadapan masalah yang disebutkan oleh Datuk Seri Azmin, hampir 60% yang sudah jatuh ke paras miskin. Maknanya dalam majlis ini, kalau ada 100 orang, 60 orang sudah dianggap sebagai kumpulan yang miskin. Siapa dia? Pendapatan dia per kapita isi rumah tak melebihi 4,300 kalau tak silap saya. Isi rumah. Ketua isi rumah. Kalau yang dia bekerja, isteri bekerja, anak bekerja, contoh gabung dapat pendapatan bawah daripada RM4,000, maka dia dianggap sebagai kumpulan yang miskin ataupun miskin tengah. Dan bilangannya bertambah. The question is, what are you going to do with these people? Itu satu. Kemudian anak-anak muda kita ramai yang tidak ada pekerjaan. Betul tak di Sepang? Walaupun bekerja, pendapatan kecil tak sampai RM2,000. Cukup tak menyara keluarga? Tak cukup. Nasib baik ada kerja. Sebahagian tidak ada pekerjaan langsung. Yang nak menyaga pun tak boleh nak menyaga, balik semula. Nah, ini sebabnya waktu saya menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara, antara perkara yang kita putuskan dalam mesyuarat Majlis Pemulihan Negara ialah memberikan satu lagi ruang moratorium. Faham tak? Maknanya kalau kita berhutang 100,000 beli rumah dan sebagainya, tiap-tiap bulan kita kena bayar berapa ratus ringgit. Dengan moratorium, saya kata bank jangan minta bayar duit tu, tangguh dulu, pasal orang yang ada pinjaman ni tak ada hasil, tak ada pendapatan, tertekanlah hidup dia kalau bank desak. Sebab tu kita minta bank tangguh dia bayar tempoh 6 bulan sebagai contoh, dan duit yang ada tu disimpan untuk membantu menyara keluarganya. Sebab itu waktu kita menghadapi masalah pandemik COVID, antara langkah yang agak berkesan nak menjamin penjagaan tak jatuh ialah menerusi moratorium. Selain daripada Aisinai, Alistari, hari itu saya jalan kat satu majlis, kata Tan Sri, lepas ni besok keluar lagi satu round of KWSP. Saya tanya balik, banyak mana duit awak dalam tu? Dah tak ada lagi lah Tan Sri. Allah, tak ada lagi. Tapi dia sarankan begitu. Contoh aja. Itu langkah-langkah yang susulan tertentu yang kita dah buat dan kita akan terus buat. Dalam tempoh hanya lebih kurang setahun lebih, kita telah pun menyediakan sejumlah 530 bilion ringgit bentuk 8 bentuk packages yang saya kira telah memberi kesenangan ataupun relief kepada hampir 20 juta rakyat Malaysia. Penat nak tepuk tangan. Jadi saya tak payah nak tanya orang Sepang nak sokong siapa. Nak tanya ke? Nak sokong siapa? Siapa calon dekat sini? Siapa calon kat Sepang yang nak disokong? Agak-agak siapa? Siapa?
YB Rina Harun calon kita di Sepang. Jemput Datuk Rina naik ke atas. Sah, ini Presiden yang cakap. Datuk Seri Rina Harun yang sudah pun jadi menteri, saya fikir dah diterima baik di sini. Wajarlah pada malam ni saya umumkan, inilah calon Perikatan Nasional untuk Parlimen Sepang. Boleh sokong? Boleh sokong? Boleh sokong? Menang dah. Setakat dalam majlis ni dah menang dah. Datuk, lepas ni kita minta supaya semua sekali akan kerja kuat-kuat untuk menyokong supaya Datuk Rina menang, insya-Allah. Tapi saya tahu akan ada pencabar yang nak menggagu-gugat calon kita ini. Siapa dia? Yang datang daripada parti-parti yang lain. Tadi dah diulas panjang lebar. Kalau ada UMNO nak cabar lawan dia, kita nak sokong siapa? Takkan nak sokong UMNO. Kalau tak sokong UMNO satu. Kalau ada Pakatan Harapan nak mencabar dia juga, yang diwakili oleh siapa kumpulan-kumpulan Pakatan Harapan, Datuk Azmin dah cerita tu, tak boleh percaya langsung. Takkan nak sokong Pakatan Harapan, sokong Datuk Seri Rina Harun. Okey, Datuk Rina boleh duduk. Saya nak habis sikit je cerita tadi. Waktu saya berada dalam Barisan Nasional, itu zaman orang kata zaman jahiliah. Tapi tak adalah, bukan zaman jahiliah. Waktu saya berada dalam Barisan Nasional, tadi ada Datuk Rina kata macam di Sepang ni ada orang fikir Tan Sri Muhyiddin ni bagus, orang ni nak sokong abah. Habis nak pangkah apa? Pangkah Barisan Nasional. Ya Allah. Dia fikir dekat muka saya ni ada lagi dacing. Dah tak ada lah tuan-tuan. Saya sudah jadi Perikatan Nasional. Nothing to do with Barisan Nasional. Takkan saya nak bersekongkol lagi dengan kluster-kluster mahkamah. Mula-mula orang tak percaya bila saya kata Datuk Seri Najib telah merampok khazanah negara, mencuri wang rakyat yang bukan sedikit. Banyak orang kata, alah, ini cakap politik, mananya dah pun dibicarakan dan dah didapati bersalah. Sekarang berada di mana? Mana Kajang? Sungai Buloh, saya pun tak tahu. Tak apalah, sedih juga nak tengok cerita orang macam itu dah masuk penjara. Tapi soal undang-undang, bila dia buat sebegitu hal dalam kabinet, saya duduk, saya cerita sedikit aja. Banyak orang tak pernah dengar. Saya duduk sebelah dia. Saya timbalan Perdana Menteri. Tengok ni muka ni, totok-totok pun dah jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Menteri-Menteri. Yang saya tak jadi Menteri Hal Ehwal Wanita. Pasal saya tak tukar jantina saya. Yang lain saya dah berada dalam kementerian. Ya. Jadi waktu saya nak sebutkan saya berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Datuk Azmin ada, semua ada yang depan di sini, semua berada dalam kerajaan. Tuan Mahathir menjadi Perdana Menteri. Saya fikir awal-awal hasrat kita ialah untuk menjatuhkan kleptokrat, berhasil. Tapi bila saya dah duduk dalam tu, saya jadi Menteri Dalam Negeri. Kerjanya tak ada lain tangkap orang. Betul ke? Tak betul, jaga keselamatan negara. Kalau orang jahat kita tangkaplah, musuh-musuh kita tangkaplah. Kita penjarakan, kita bawa ke mahkamah dan charge dan sebagainya. Di waktu itu saja, walaupun saya duduk dalam jemaah menteri, saya rasa tertekan. Tuan Azmin tertekan, Rina tertekan. Kita dalam kabinet waktu itu tertekan bukan pasal dia tekan cara macam mana. Kerana dia tidak pertamanya menghormati hak-hak, terutamanya hak-hak orang Melayu. Parti DAP, walaupun dia hanya bilangan tidak berapa ramai, dia jadi penentu. Bila mana Menteri Kewangan dilantik ialah Lim Guan Eng, dia kata kita bolui loh. Kita tak ada duit. Kita bagi RM30, dompet RM30. Itu saja. Pasal dia kata negara dah nak bankrupt. Kita ambil alih kerajaan, kita belanja berbilion-bilion, tak juga bankrupt. Pasal apa? Dia tak kerti nak menguruskan.
Satu hari saya panggil antara lain ya Ching Tong. Liu Chin Tong waktu itu ialah sebagai, tak tahu ingat apa dia punya, dia bukan senator pun, tapi dia jadi ahli Majlis Tertinggi DAP. Saya panggil dia, saya bincang, saya Chin Tong, I'm now with you now. Because Bersatu menyokong Pakatan Harapan, pakai dia punya apa simbol mata lebam. Jadi saya beritahu pada Chin Tong, Chin Tong, DAP ni orang Melayu tak berapa suka. Bukan tak berapa, memang tak suka. Tapi now that we are together, saya kata, boleh tak you sarankan pada Biro Politik kepada DAP supaya ubah sedikit cara dan perkataan mereka, jangan terlalu ekstrim. Dia pun kata ekstrim. Apa ekstrimnya? Menyentuh soal-soal yang berkaitan dengan perkara-perkara penting dalam perlembagaan negara. Soal Islam, soal hak Melayu dan macam-macam hak gaja-gaja dalam akta hasutan. Banyak perkara-perkara yang mereka lakukan. Saya kata, can you not look into this? Bawa balik pada Biro Politik supaya ubah daripada ekstrim left pada yang kiri, terlalu kiri, bawalah ke tengah, sederhanalah sedikit. Dia pun setuju. Tetapi lepas tu dia maklum pada saya, dia dah bawa pada Biro Politik, tetapi Biro Politik DAP tak bersetuju. Apa maknanya tuan-tuan? Makna dia nak kekalkan dasar yang kita tahu tak sesuai dengan kita sebagai perjuangan asas oleh parti DAP yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim dalam Pakatan Harapan. Nak sokong? Tak payahlah. Banyak lagi Datuk Azmin lagi tu dah cerita. Ada duit teraju, duit Equinas, yang ni agensi-agensi yang telah ditubuhkan oleh kerajaan nak membantu orang-orang Melayu berniaga. Waktu Wan Eng dia ke situ, dia nak ambil balik duit. Datuk Azmin tunjuk ke saya, dia jumpa Dr. Mahathir, beritahu, "Sir, kita ada 2 bilion dalam Equinas. Ini Wan Eng nak ambil duit ni, nak letak ke mana?" Lepas tu nak buat jalan-jalan di rancangan tanah Felda. Yang saya diperingatkan oleh Datuk Azmin tu, tak berapa ratus juta, dipotongnya sejumlah besar peruntukan. Kemudian untuk orang-orang Cina, ini soal pendidikan, yang bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan dulu kepada Kolej Tengku Abdul Rahman. Yang ini ditaja oleh MCA. Waktu itu kita tak masalah. Pasal apa? Ini soal pendidikan, soal ilmu. Bila Guan Eng naik, dia batalkan, dia tarikkan peruntukan. Siapa yang mengembalikan semula? Kerajaan kita, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Kita buat itu tanpa mengira kaum, agama, tak ada ras dalam pertimbangan kita, walaupun soal kepentingan orang Melayu tak pernah kita abaikan dan kita korbankan. Ini kita Perikatan Nasional. Jadi sebab itu bagi saya mudah. Election is coming, on the 19th is the date, keluar mengundi, masuk dalam pusat pembuangan undi, diberikan oleh pegawai SPR kertas undi. Di Selangor ni satu kertas saja di peringkat parlimen, kerana negeri tidak akan ada pilihan gaya. Kita masuk dengan kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengok, tak payah baca nama pun, tak sebut nama Rina pun tak apa. Tengok Perikatan Nasional ada ruang kosong, pangkah dekat ruang kosong untuk sokong Datuk Rina sebagai calon Perikatan Nasional kita. Boleh tak? Boleh? Jadi saya fikir dah sudah tugas kita. Kita dah sampaikan mesej. Sekarang ini tanggungjawab saudara dan saudari. Kita tak datang lagi ke Sepang. Tapi saya yakin jentera Perikatan Nasional yang telah terbentuk, Gabungan Bersatu, ini ketua bahagian di sini, Gabungan PAS, Gabungan Gerakan yang bersetuju bermuafakat bekerja sama sebagai satu pasukan, akan bergerak ke setiap pelosok rantau yang ada di Sepang, masuk ke setiap rumah, ketuk pintu dan tanya khabar dan tanya sokong siapa makcik. Kalau makcik kata sokong Perikatan Nasional, alhamdulillah. Kalau makcik jawab kita belum buat keputusan, beritahu dia jangan lengah-lengah, putuskan supaya sokong Perikatan Nasional. Ini tanggungjawab kita. Saya tahu di hadapan saya ini bukan semua jentera parti. Sebahagian besar juga ada yang datang sebagai orang biasa nak mendengar ceramah. Cuma saya nak minta tolong sampaikan mesej kita kepada anak-anak kita sebagai saudara kita. Ini pilihan gaya yang paling penting dalam sejarah. Yang sebut penting ni siapa, saudara? Bukan saya. Nama dia Zahid Hamidi. This is a very important
election, mother of all election. Maknanya pilihan raya yang penting, inilah ibu bagi segala pilihan raya. Kalau kita kalah dan saya kalah, saya pastinya akan masuk penjara. Jadi di depan dia dalam perhimpunan MIC ramai yang hadir. Ada antaranya ialah timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan. Datuk Zahid tunjuk, Datuk Mak Hassan, you are next. Macam Mak Hassan lepas dia masuk penjara. Lepas dia itu adalah Presiden MIC, Datuk Vicky, Tan Sri Vicky. Vicky, you don't laugh. Jangan nangis, jangan ketawa. Engkau juga ada orang yang lepas itu akan masuk. Lepas satu ada Wee Ka Siong. Lepas satu Datuk Isham. Dia sebut semua orang-orang ini adalah pemimpin tertinggi Barisan Nasional. Iaitu satu pengakuan terbuka oleh Presiden dan pengurusi Barisan Nasional Zahid Hamidi bahawa sama barisan jamaah yang ada di hadapan semuanya rasuah belaka. Nak sokong? Apa lagi saya nak cakap? Nak yakinkan tuan-tuan. Tapi saya fikir dah hampir 99% di sini dah yakin dan percaya. Ini mesej yang saya dah sampai. Datuk Asmin dah sebut, Datuk Rina dah kata, dan tokoh kita pada PAS pun dah menyatakan tadi, daripada ustaz kita pun dah sebutkan tadi, ini tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab untuk kita laksanakan dengan sepenuhnya, dan saya yakin dan percaya insya-Allah berkat usaha kita, doa kita, langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama dalam satu saf dan jamaah, insya-Allah Sepang akan menjadi hak perikatan nasional, insya-Allah. Perikatan! 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 Takbir!